seorang figura kita bawakan, Sofia. Seorang figura yang telah pun memberikan satu impak yang sangat besar, memastikan segala berita, segala yang kita dengar dan kita ketahui ini juga disampaikan bagi mereka yang OKU penglihatan dan juga pendengaran. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat besar saya kira. Boleh kita raikan satu kerjaya yang boleh memberikan inspirasi lagi kepada kita semua. Kita nak alu-alukan kehadiran Puan Tan Lee Bee, seorang jurubahasa isyarat. Siapa tak kenal lah kan? Siapa tak kita kenal? bawakan secara langsung di studio bersama dengan kita. Tengok lama-lama sikit. Selamat pagi. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Macam mana? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Badan you sentuh kat sini and then sihat ke? Okey. Apa khabar? Baik. Puan Tan Lee Bee, terima kasih kerana meluangkan masa. Anda pastinya seseorang yang memang kita nak dengarkan penceritaan lebih 34 tahun. Ya. Ya, sebenarnya saya mula pada semasa umur saya 18 tahun. Okey. So saya telah bercimpun daripada umur saya 18 tahun sampai sekarang. You fikirlah berapa Sebelum tahun? bekerja lagi. Sebelum masa tu kan dah 40 tahun actually. Kalau kira betul kan dah 40 tahun ni. Wow. Maknanya sekarang ni Usianya dah dekat-dekat 60 dah. Okey. Wow. So, bagaimana permulaannya? Sebab kita ada baca beberapa artikel lah daripada. Ya, ramai orang dah baca dah kan. Okey, secara dah langsungnya banyak. bagaimana? Sebenarnya kan saya tak ada pun nak niat ataupun tak bermimpi pun nak jadi seorang jurubahasa. Okey. Ya. Sebab adik saya pekak. Adik saya pekak sebab kan dia pekak, and then saya nak belajar bahasa isyarat sebab dia pekak. Untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi dengan dia. Yeah. At the same time also kita boleh, kalau ada masalah boleh kita selesaikan. Sebab kan sebab dia pekak, kecil tak ada masalah. Bila dia dah besarkan sikit kan dia punya permintaan, dia punya kehendak tu bertambah besar. So kadang-kadang apa yang dia minta dia tak dapat, dia marah. Dia mengamuk, dia kunci dalam bilik tidur semua kan. So I pun bincang dengan adik-adik saya yang lain kan, saya kata macam mana kan saya rasa selepas SPM saya nak pergi belajar bahasa isyarat. So untuk selesaikan masalah yang kita ada dekat rumah. Baik. Actually memang sedih kalau you ada seorang adik yang pekak. Tak ada komunikasi. Betul. and then a lot of problems dia Tak dapat nak luahkan. Tak boleh luahkan. And then kita tak boleh cerita dengan dia. Ya. Kita nak selesaikan masalah dia kan, kita tak boleh berkomunikasi. So you can imagine you nak cakap benda yang you nak cakap tu kan, kalau nak kata makan, minum tu benda senang. Tidur, jalan-jalan okey, tapi kalau nak selesaikan masalah yang you tak boleh nampak. You nak cerita, you tak tahu nak cerita. So you tak tahu bahasa isyarat langsung. So that is the problem that she's facing. Also the whole family is facing at that. Ini disebabkan oleh pengalaman Puan Lee Bee sendiri secara personal yang dilalui oleh Puan. Ini yang menjadi satu inspirasi untuk meneruskan lagi dalam sudut kerjaya pula. Jadi, apakah antara cabaran yang selama ini yang Puan rasakan sampai hari ini pun mungkin mencabar juga nak lakukannya? Ya, Ekspresi cabaran ke? tu banyak. Tak tahu apa cabaran yang you tanya. Sebabnya saya pernah menjadi seorang guru di sekolah pekak. Okey. Saya juruseorang bahasa isyarat di Yang mana Mahkamah. datang dulu, guru atau Guru jurubahasa? dulu actually. Guru dulu. Masa saya sebab tu kan saya ikut adik saya pergi ke sekolah. Okey. Sebab dia tak nak pergi sekolah. Okey. So I terpaksalah after my SPM kan, lepas tu kan I ikut dia pergi sekolah, sewa satu rumah dekat Setapak dulu kan. Lepas tu setiap pagi I ikut dia pergi ke sekolah. So dekat sekolah apa nak buat? Bosan, apa nak buat? Pergi Belajarlah tengok. sambil-sambil lah. Tak, I belajar tapi I jenis kan belajar tak sign. Okey. Tak ada macam orang I tengok saja daripada situ kan dia dengan tersendiri dia keluar. Tangkap terus lah. Tangkap terus. Dia tak terus keluar Okey. Dia jenis I punya otak pun pelik sikit kan. So memang I punya cakap yang begitu, memang Puan. I punya lecturer pun kata I memang dyslexia I think. Dyslexia? Memang I kalau baca A tu I tulis terbalik. So selalu masa dulu kan I kecil kan I punya cikgu selalu marah I, pukul I. Kalau SS pun terbalik. So I tak tahu bila I besar baru I tahu. Bila my lecturer told me you are hyperactive, I say yes, I think I am. Okay. So then I am also bukan normal lah kan. Kalau nak kira betul bukan normal lah. Ada kondisinya jugalah perlu dikatakan. Dan menjadikan ini sebagai satu kelebihan pula kan. Betul. Dan kelebihan yang sangat istimewa kalau boleh kita katakan. Dan ianya membawa kepada cabang-cabang yang berbeza sebab difahamkan juga selain daripada menjadi jurubahasa di
stesen Rangkaian rakan TV. televisyen di RTM. TV1 kan? Ya, betul. Juga sebagai jurubahasa di mahkamah semua, dan juga ada bawa barang-barang ni. Kalau ingin dikongsikan sikit perkongsiannya. You nak tahu ni ke dulu ke, atau you nak I cakap pasal kenapa I masuk Sekali ke sekolah? terus. Saya actually kan saya lepas tu I dekat sekolah tu kan I observe, I tengok saja cikgu tu mengajar. Cikgu sekolah tu mengajar, lepas tu kan I balik, I suruh adik saya mengajar saya. So that's how I learn sign language lah. Okey. So dah sampai masa waktu dia kan, dah sampai kan dia keluar dengan tersendiri. Okey. So kenapa I jadi seorang guru kan? Selepas I punya keputusan keluar, memang I nak jadi polis. Tak ada benda lain I nak jadi polis. Wow. Sebab I'm so active, you know. I suka waktu dulu kan. Kita tengok TV kan, ada Hawaii 5-0, ada Charlie's Angels semua kan. Wah, so interesting. Kita pun nak jadi polis kan. Bukan nak jadi jurubahasa ataupun tak ada pun dalam I punya niat nak jadi seorang jurubahasa ataupun jadi seorang guru. So dengan lepas I punya result keluar kan, I punya guru besar pun tanya I, dia kata sekolah kekurangan guru. So nak masuk tak? Nak jadi seorang guru tak? I kata tak apalah, buat sementara I jadi cikgu. Buat sementara, tangan I naik sampai hari ini kan dah 40 tahun belum turun lagi. Puan Libby, 40 tahun adalah masa yang sangat cukup lama. Ya. Libby dah jadi seorang dewasa, dah memang matang ya. Dah kahwin. Memang saya tak sangka. Memang tak sangka. Kadang kalau I duduk kan, cuma kerjaya saja kan. Tak ada apa, cuma I package je, cuma interpret tolong pekat saja. Itu saja. Tak sangka sampai hari ini I boleh tiba-tiba jadi so famous. Sampai semua orang tengok. Saya sangat teruja sebab kita melihat Puan Libby di kaca televisyen tanpa sebarang audio lah kan. Yalah, dengan that's why. aktifnya dengan kita cuma gunakan audio. Audio visual. Kita tak kat sini kita gunakan speaker kan. Kat TV kan kita gunakan audio. Maksudnya bila berdepan ni memang audionya pun memang tak berhenti-henti berkongsi. Okey, saya teruja nak tahu yang ni Puan. Okey. Libby. Actually saya dah bekerja dekat, saya actually kontrak dengan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Sebagai seorang jurubahasa untuk orang pekak. Bahasa isyarat di mahkamah. Kalau ada kes orang pekak, dia akan panggil saya. So kadang-kadang kan dalam 10 kes tu kan, mungkin dalam 7 ke atau 8 kes tu, orang pekak tu tak tahu bahasa isyarat. Kadang-kadang kena pergi kampung-kampung, jeli dekat kampung tu kan. Ada orang pekak curi ke, dadah ke apa kan. Atau gunakan air ketum ke, macam-macam lah kan. So kalau I dah pergi sana kan, dia tak tahu bahasa isyarat. I boleh sign macam like sampai the cow come home also, dia tak faham, betul tak? So bila I masuk mahkamah saja kan, I pergi tengok orang pekak tu. I say, I pun tanya, I tengok muka dia. I pun tanya dia, you tahu sign? Dia tengok I macam tu. Kalau cara dia tengok I tu kan pelik-pelik, you tengok dia Maksudnya dia tak tahu lah. Then you belajar, dia kata tak ada. Oh, okeylah, I tahu apa nak buat. So, I minta sekeping kertas. So, I pun tulis tarik. I tulis tarik dekat atas kertas tu. Bila charge sheet diberi kepada saya, kertas pertuduhan diberi kepada saya, saya akan tulis tarik. Lepas tu, I akan tulis, I tunjuk ni. Tarik ini, tarik ini, kalender. Kalender ni semua orang pekak pun tahu. You pergi sekolah ke, you tak pergi sekolah, semua orang pekak tahu. Kalender. So kalau kes dadah kan, so I kata, I kena beritahu dia kan, you hari ni you punya kes tu kan kes dadah. So you gunakan methamphetamine. So methamphetamine macam ni lah kan. Tunjuk so, gambar lah. I kena tunjuk gambar methamphetamine. Ini orang kalau dia gunakan ice atau methamphetamine. So you gunakan ni, and lepas tu you kena tunjuk you dadah tu macam ni. And then dalam straw ke, kadang-kadang dalam straw, dia simpan dalam straw tu kan. So, you kena ceritalah berlakon. Bila you dah masuk mahkamah kan, walaupun mahkamah tu penuh, kan you kena berlakon. You jangan kata, alamak, I malu. Tak boleh. I don't care. Kita buang semua tu. I buang tu. And then kalau kes tu kan, kes tu pencabulan. Atau, macam mana Puan nak tunjuk? Berlakon. I actually berlakon di dalam mahkamah, di depan hakim atau di depan magistrate. Action seperti itu pun. Kalau betul. Kalau kes rogo tu kan, sebab kan orang pekat ni kan, kalau you tanya satu soalan kan, dia mungkin cerita daripada hujung. So kita nak make sure dia cerita daripada mula, specific, and then tersusun. Tak ada sini dia lompat ke hujung, dia lompat balik kan. Penting betul. Nanti dia kita bersalah pula, nanti dia kalah kes tu kan. So I got to make sure dia cerita. So I kena berlakon lah. So lepas ni okey. Contohnya kes rogo lah kan, I kena baring kat lantai. So macam mana dia pegang, macam mana dia pegang perogo tu, pegang you. Kena tunjuk semua. I tunjuk. Lepas pelakon tu dia. dia masuk benda tu, I kena tunjuk.
supaya penceritaan tu betul lah. Betul. And then Respect kita lah, Puan. berlakon betul. Kadang-kadang hakim tu tanyakan, Puan, you boleh tak kalau you gunakan I punya sejadah? I said, Puan, tak payah. Yang Arif tak payah. I dah biasa berlakon dekat atas lantai, baring kat lantai. Sangat I don't committed lah, care. Puan. I kena buat. That's my job. Sangat I committed. got to make sure. Wow. I pernah buat satu kes dekat Johor. Kes ni kan kes rogo. Budak ni tak tahu bahasa isyarat dia. I kena berlakon sampai kan I kena minta Akama kan I nak pergi buka pintu sebab dia tidur kat bilik kan masa dia kena rogokan. So you nak tunjuk, you tak akan nak tunjuk pintu, tak ada tunjuk. So I kata I kena tunjuk pintu. I keluar, I ketuk-ketuk pintu, I masuk, tolak masuk. Masa kes tu jalan ni Hakim dah tunggu. Dia kata memang satu soalan you ambil 20 minit setengah jam kadang-kala. So, I kena ambil masa yang lama. Tapi yang penting kena berlakon penceritaan itu betul. Tapi yang I suka tu kan dia punya cerita memang betul. Sampai I tak tahu bahasa isyarat dia guna bahasa isyarat dia kan. Dia boleh faham, dia boleh jawab. Lepas tu yang I paling suka tu kan dia balik, the next case kan dia datang, dia lukis semua dia punya apa yang terjadi. Baik. Dia kronologi kan, dia lukis semua gambar yang dia buat. Dia kena rogo tu, dia hantar dekat I rasa nak menangis. Puan, kita betul-betul respect kat Puan. Betul-betul kita hormati segala yang Puan telah pun berikan kepada kesemualah setiap lapisan rakyat Malaysia. Dan sedikit mungkin pesanan ataupun disampaikan kepada rakyat Malaysia. Kalau boleh kita nak panjangkan segmen ni tapi kita ringkas dia. Sikit saja. Nanti kita akan panggil lagi. Ringkas dia. Harapannya di dalam bidang. Apa you nak saya cakap? Saya pun tak tahu apa nak cakap. Harapannya mungkin kepada semua orang dekat luar sana kalau nak belajar bahasa bahasa isyarat ialah satu bahasa seperti bahasa yang lain. Kalau kamu minat seperti saya, kalau kamu orang kat luar di sana minat untuk belajar, pergilah register dekat persatuan atau dekat YMCA ataupun kalau online learning sign on. You can sign on, dia percuma. So dia akan ajar. Cikgu pekat tu akan mengajar kamu bahasa isyarat. And it's very, very unique. You tak payah pun dekat orang dekat jauh-jauh sana pun you tak payah memekik. Just sign sajalah. Kalau you dengan nak beritahu boyfriend you, thank you kan, thank you. Kalau you beritahu boyfriend you, I love you, tak payah. Kan saya cakap tadi. Puan Tan Libby. Thank you, you're welcome. Terima kasih. Saya macam ni. I love you. Awak ni. Hebat tau. Tak apa. Sebab kita hanya mengenali Puan Tan Libby di kaca TV dengan sebagai penterjemah bahasa isyarat di sudut yang kecil tu. Tapi sebenarnya skopnya lebih besar tau. Sangat besar. Membantu mangsa-mangsa di perbicaraan dan kemudian memberi inspirasi kepada golongan ini. Sebenarnya kan kerja tu nampak senang. Tapi bila you dah kat dalam tu ataupun bila cabaran di atas kursi dekat RTM, dia punya cabaran kan, dia punya tanggungjawab tu sangat besar. But I got to make sure kan, I duduk kat situ bila I menterjemahkan kepada bahasa isyarat, saya kena pastikan orang pekat di luar sana. Faham. Betul. Keep doing what you're doing. Terima kasih Puan Tan Libby. Kita betul-betul menghormati segala yang dilakukan. Thank you so much. Welcome macam mana? Welcome. Atau sama-sama. Baik. Sama-sama.